Salam sejahtera. Dalam video ini, kami akan memaparkan 5 angka yang mengejutkan mengenai isu kematian dalam tahanan di Malaysia. Lokap adalah tempat polis menahan reman seseorang bagi tujuan siasatan. Anda boleh membaca lebih lanjut mengenai reman di laman web Mahkamah Persekutuan. Kebanyakan suspek ditahan di dalam lokap untuk tempoh selama 4 hari. Ada yang ditahan sehingga 29 hari. Ada juga yang ditahan lebih lama kerana istilah tukar gari. Anda akan melihat carta ini dengan kerap sepanjang video ini. Anda akan tahu mengapa 5 angka ini adalah penting. Di kebanyakan negara lain, kerajaan mereka sering melaporkan dan menyiarkan jumlah kematian dalam tahanan. Contohnya, di England dan Wales, data tersebut dikeluarkan secara berkala setiap suku tahunan, iaitu 3 bulan sekali pada setiap tahun. Namun, ini tidak berlaku di Malaysia. Untuk mendapatkan data ini, setiap tahun, pihak NGO perlu meminta ahli parlimen bertanyakan soalan kepada Menteri Dalam Negeri di parlimen dan berharap agar Menteri Dalam Negeri dapat memberikan jawapan yang lengkap. Kami merujuk kepada data yang dikeluarkan di Parlimen oleh Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Zahid Hamidi bertarikh 30 Mac 2017. Beliau menyatakan terdapat 110 orang telah mati di dalam lokap dalam tempoh 7 tahun sehingga 2016. Angka pertama ialah 16. Angka purata bagi kematian dalam lokap sepatutnya adalah sifar setiap tahun. Namun berdasarkan data tersebut, terdapat 16 angka. Angka kedua ialah 8. Menteri telah memberikan 8 punca kematian dalam tahanan. 5 daripada 8 punca tersebut adalah disebabkan penyakit seperti asma, masalah jantung, jangkitan HIV dan jangkitan paru-paru. 3 lagi adalah disebabkan membunuh diri, pergaduhan sesama tahanan dan kecederaan akibat dipukul oleh polis. Menteri tidak memberikan punca sebenar berlakunya kematian. Sebagai contoh, manusia tidak akan mati disebabkan asma. Mereka yang menghidap asma mati kerana mereka tidak dapat mengambil ubat-ubatan, tidak menerima rawatan kecemasan atau tidak dibawa ke hospital secepat mungkin apabila sakit. Dalam kebanyakan kes, mahkamah mendapati sebab kematian adalah kerana kegagalan dan pengabaian pihak polis. Angka ketiga ialah 3. Hanya terdapat 3 pendakwaan. Bermakna pertuduhan melibatkan kematian dalam tahanan hanya dibuat untuk 3 kes kematian sahaja. Berdasarkan data yang telah diberikan, sepatutnya terdapat sekurang-kurangnya 110 kes yang didakwa di mahkamah. Kami mengatakan sekurang-kurangnya kerana dalam prosiding inquest dan perbicaraan, mahkamah akan mendapati terdapat lebih daripada seorang yang bertanggungjawab bagi kes kematian dalam tahanan. Angka yang keempat ialah 80. Kami akan menerangkan perkara ini dalam paparan yang seterusnya. Menurut undang-undang dan arahan daripada Ketua Hakim Negara, seorang koroner yang merupakan seseorang yang lebih senior daripada magistrat mestilah menjalankan inquest dan mengenal pasti punca kematian sekiranya sebab kematian tidak diketahui atau diragui, atau jika kematian itu berlaku di dalam lokap, penjara atau pusat rawatan pesakit mental. Menurut undang-undang, inquest tidak perlu dijalankan hanya jika seseorang telah didakwa di mahkamah akibat kematian itu. Sekarang, ayuh kita buat pengiraan. Memandangkan terdapat 110 kematian dan 3 daripadanya telah didakwa di mahkamah, bermakna terdapat 107 inquest yang telah dijalankan. Namun menurut Menteri, hanya 27 inquest yang telah dijalankan. Ini bermakna koroner telah gagal untuk menjalankan 80 inquest. Angka kelima ialah 41. Ramai orang beranggapan bahawa kebanyakan mereka yang mati dalam tahanan adalah terdiri daripada kaum India. Ini adalah salah. Kami akan menerangkannya dalam paparan yang seterusnya. Menurut Menteri, dalam tempoh 7 tahun, 41 tahanan berbangsa Melayu telah mati di dalam tahanan. Ini bermakna 37% daripada tahanan yang mati adalah berbangsa Melayu. Beliau juga menambah, terdapat 20 warga asing yang juga mati di dalam tahanan.
ini berkemungkinan majoriti 20 orang tersebut adalah beragama Islam. Bermakna, terdapat lebih ramai orang Melayu dan Islam yang mati di dalam lokap berbanding etnik atau agama lain. Selalunya atas faktor adat resam, keagamaan dan taraf ekonomi, ahli keluarga si mati tidak menekan pihak kerajaan untuk menjalankan inkuest. Oleh yang demikian, kebiasaannya proses inkuest tidak dijalankan terhadap kematian yang melibatkan bangsa Melayu dan warga asing. Angka yang dahsyat dan tidak boleh diterima. Waktu penahanan di dalam lokap adalah untuk proses penyiasatan, bukannya untuk hukuman. Tempoh penahanan di lokap adalah singkat. Jika polis cermat dan mengikut prosedur yang betul, sepatutnya tidak akan ada kematian dalam lokap. Setiap kes kematian perlu melalui sama ada proses pendakwaan, inkuest atau kedua-duanya. Kami harap semua pihak termasuk polis akan bersetuju dengan kami. Kita mahu mengakhiri kematian dan penderaan dalam tahanan polis. Kami telah menyampaikan banyak perkara berkaitan reman, lokap dan kematian dalam tahanan. Kini kami akan berkongsi sedikit maklumat mengenai IDIC, NGO yang menerbitkan video ini. IDIC adalah singkatan untuk Eliminating Death and Abuse in Custody Together. Kami membantu ahli keluarga, mangsa yang terlibat dalam kes kematian dan penderaan dalam tahanan di Malaysia. Kami memberikan khidmat nasihat dan mewakili mereka di mahkamah. Kami juga mendedahkan kepada orang awam mengenai apa yang kami dapati di mahkamah berkenaan siasatan polis, cubaan menutup kesalahan dan sebab-sebab berlakunya kematian dalam tahanan. Maklumat ini kami siarkan melalui artikel-artikel yang boleh didapati di dalam laman web kami. Kami menggunakan fakta yang tepat daripada mahkamah dan data rasmi untuk memberi tekanan kepada pihak kerajaan agar mendakwa para pelaku jenayah kematian dalam tahanan. Kami juga mengemukakan data-data dan berusaha untuk melakukan perubahan dari segi amalan, prosedur dan perundangan. Kami menggunakan fakta yang tepat daripada mahkamah dan data rasmi untuk memberi tekanan kepada pihak kerajaan agar mendakwa para pelaku jenayah kematian dalam tahanan. Kami juga mengemukakan data-data dan berusaha untuk melakukan perubahan dari segi amalan, prosedur dan perundangan. Orang ramai sering bertanya kepada kami bagaimana mereka boleh membantu. Terdapat 4 cara untuk anda membantu kami. Pertama, anda boleh memanjangkan dan berkongsi laporan dan kenyataan kami kepada rakan-rakan anda melalui media sosial. Contohnya, anda boleh menyebarkan melalui aplikasi WhatsApp dan berkongsi video ini dengan semua orang. Anda juga boleh berkongsi video ini di laman Facebook. Kedua, anda boleh mendaftarkan nama anda, nombor telefon dan email anda dengan kami supaya kami boleh sampaikan maklumat terkini dan aktiviti kami. Maklumat mengenai kami boleh didapati di hujung video ini. Ketiga, anda boleh menjemput kami ke acara anjuran pihak anda. Contohnya, menjemput kami untuk menyampaikan ceramah atau mengadakan bengkel dan latihan mengenai isu ini. Anda boleh hubungi kami melalui aplikasi WhatsApp atau email. Keempat, anda boleh menyumbang dari segi keuangan kepada IDIC dengan menyalurkan sumbangan anda ke akaun kami. Maklumat lanjut terdapat di hujung video ini. Anda boleh melakukan perubahan dengan hanya mengongsikan video ini. Jika anda mengongsikannya dengan 100 orang dan setiap daripada mereka mengongsikannya dengan 100 orang lagi, dan 100 orang itu pula mengongsikannya dengan 100 orang lagi, maka 1 juta orang akan dapat menonton video ini. Sila bantu kami melakukan perubahan ini bersama. Terima kasih kerana meluangkan masa anda.